Maksud ayat ni, neraka sakar membakar kulit manusia. Di atasnya ada 19. Kata golongan isi hadis, di atasnya ada 19 tu, yang itulah menunjukkan kehebatan nombor 19. Nombor 19 lah yang memelihara Al-Quran. Jawapan para ulama, angka 19 tu, dia bukan nak cerita pasal nombor 19 yang istimewa tadi tu, kod 19. Tapi dia cerita tentang bilangan para malaikat. Bilangan para malaikat yang menjaga neraka sakar. Kita tengok balik ayat dia. Neraka sakar membakar kulit manusia. Tu ayat 29. Ayat 30. Di atasnya ada 19. Maksudnya di atas neraka sakar ni ada 19 malaikat yang jaga. Apa bukti dia? Tengok ayat nombor 31. Golongan isi hadis ni dia ambil ayat kerat rupanya. Dia baca setakat ayat 30, ayat 31 dia tak mau baca. Apa kata ayat 31? Dan tidaklah kami, yakni Tuhan, menjadikan penjaga neraka sakar itu melainkan para malaikat. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cabaran kepada orang kafir. Ada cerita dah. Nombor 19 tu tadi sebenarnya jumlah para malaikat. Bilangan para malaikat. Dia tak cerita tentang nombor 19 yang memelihara Al-Quran. Jadi mereka ni salah faham ataupun salah tafsir ataupun sengaja salah tafsirkan Quran. Dia baca setakat ayat nombor 30, ayat 31 dia tinggal. Dia kata di atasnya ada 19 tu menunjukkan keistimewaan mukjizat nombor 19. Padahal nombor 19 tu nak cerita tentang jumlah malaikat. Dakwaan seterusnya Al-Mudaththir. Nama surah ni surah Al-Mudaththir. Mereka huraikan surah Al-Mudaththir ni dengan maksud rahsia yang terpendam. Perkataan Al-Mudaththir tu maksud dia rahsia yang terpendam. Apa benda rahsia yang terpendam? Nombor 19. Kenapa nombor 19 ni rahsia? Sebab nombor 19 ni memelihara Al-Quran. Kita campur darab bahagi kot mana pun jawapan dia 19. Itu maksud dia. Nombor 19 ni mukjizat. Sedangkan ikut para ulama, perkataan Al-Mudaththir tu maksud dia orang yang berselimut. Dia bukan rahsia yang terpendam. Mereka sengaja salah tafsirkan maksud Al-Quran untuk menjayakan cita-cita mereka mengangkat angka 19. Para ulama kata Mudaththir tu maksud dia orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Nabi Muhammad. Kenapa dia berselimut? Dia dapat wahyu di Gua Hira. Dia pun merasa takut, merasa seram sejuk. Lari balik ke rumah, dia selimut badannya. Tu Mudaththir. Maksud dia orang yang berselimut. Bukan maksud dia rahsia yang terpendam. Jadi mereka sengaja menyalah tafsirkan ayat Quran. Supaya orang percaya memang betul lah nombor 19 ni penting. Nombor 19 ni memelihara ayat Quran. Nombor 19 ni mukjizat. Dia percaya macam tu. Sebenarnya bukan. Dakwaan seterusnya, mereka kata dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Dia kira-kira ada 19 huruf. Ini membuktikan nombor 19 memang mukjizat bagi Quran. Tapi mereka ni sebenarnya tak mahir bahasa Arab. Bila benda ini kita bawa kepada para ulama kata dalam Bismillahirrahmanirrahim dia tak ada 19. Dia ada 22 huruf. Nampak tertulis macam 19, tapi sebenarnya ada 22 huruf. Dari mana lagi datang 3 huruf? Cerita dia, Al-Quran masa mula-mula turun kepada Nabi Muhammad, dia bukan turun dalam bentuk tulisan. Quran ni sampai kepada Nabi Muhammad dalam bentuk perkataan. Bila dalam bentuk perkataan, Nabi Muhammad nak suruh para sahabat salin, masa tu baru pindah dalam bentuk tulisan. Bila pindah dalam bentuk tulisan, memang nampak macam 19 huruf. Tapi sebenarnya, kalau ikut sebutan, dia ada 22 huruf. Di sini golongan anti hadis dia salah faham. Kita cuba tengok, dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Bila tanya kepada para ulama yang mahir bahasa Arab, para ulama kata mana ada 19, ada 22. Nombor 19 tak ada kait naik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dah tertolak lagi hujah golongan anti hadis. Dakwaan seterusnya,
Semayang kita sehari semalam hanya ada 3 saja, iaitu semayang subuh, semayang maghrib dan semayang isyak. Apa bukti dia? Golongan hadis, anti hadis pun bagi bukti. Buktinya surah Hud ayat 114 yang bermaksud, lakukanlah solat pada 2 tepi siang dan awal malam. 2 tepi siang ni maksud dia, tepi siang yang pertama iaitu subuh, tepi siang yang kedua iaitu maghrib, awal malam semayang isyak. Jadi dalam Quran dia suruh kita semayang 3 waktu saja. Disebabkan mereka ni tak percaya hadis, mereka pun semayang 3 waktu saja. Jadi golongan anti hadis ni rata-rata semayang 3 kali sehari semalam. Mereka tak semayang 5. Semayang zuhur dengan semayang asar mereka tak buat. Kalau kita tanya kenapa, dia kata dalam Quran tak sebut.